Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk you all. Alhamdulillah kembali kita lagi hari ini dengan di episod 144 bersama Kak Zaida di program Jom Masak dengan Kak Zaida. Welcome semua. Apa khabar semua? Salam Isnin buat semua viewer kita. Hari ini hari yang pertama untuk minggu ini. Inilah. Nampaknya hari ni kita Hari ni ringkas saja. Sebab Menu tengok kita ringkas. Tapi ringkas-ringkas je pun ada juga yang bertanya dengan saya. Ramai juga yang bertanya dengan saya. Macam mana nak buat cara Kak Zaidah lah ya. Sebab method tu yang penting Kak Zaidah. Untuk texture satu-satu dish tu dia dipengaruhi cara dia, cara dia. Kadang-kadang bahannya sama. Betul. Namanya sama tapi cara penyediaannya tu kadang-kadang cara dia tu kita tukar sikit aja dia punya rasa dah jadi lain. Betul. Okay. Alright, rakan-rakan di Facebook minta tolong like dan share video live kita ni seperti biasa. Kita tunggu ramai lagi yang masuk dan kita akan mulakan dengan resepi yang baru hari ini. Kita bagi dulu laluan bagi ramai yang masuk ya. Sebab hari ni tak adalah susah sangat, mudah aja. Dan saya rasa semua orang pandai buat ni. Cuma cara agak berbeza. Cara saya agak lain sikit lah ya. Of course, lain orang lain cara. Tapi semua orang pandai buat ni. Betul. Farida Abu Bakar dah masuk, Raja Maharin, Raja Mahmud dah masuk, Akilah Hanis dah masuk katanya dan share. Thank you so much. Farida Abu Bakar kata Assalamualaikum Kak Zaidah Nabila El Nadia. Waalaikumsalam. Alia Kaisara tanya salam Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Masak lauk ke kek ni? Bukan lauk. Kita nak masak kuih ataupun kuih manis lah. Kita nak buat. Semua orang pandai buat ni. Cuma cara Kak Zaidah lain sikit. Sebab bila saya buat ni ramai yang bertanya dengan saya, macam mana Kak Zaidah buat ni, rasa dia lain sikit lah dari the normal yang dia orang selalu buat. Betul. Semua orang pandai buat ni lah. Semua rasa saya semua pernah buat ni pernah makan. Dan selalulah juga jumpa dan makan. Selalu makan ni kalau tak buat pun selalu makan dan tahu. Cuma mungkin cara saya, sebab ramai yang bertanya dengan saya. Jadi saya rasa Kak Zaidah rasa macam mula-mula tarik ingat nak ajar, tapi rasanya macam simple sangat, ramai yang dah tahu. Tapi bila ramai yang bertanya, dia kata agak lain sikit Kak Zaidah punya rasa. Itu yang saya nak share lah. Nak tahu apa tu. What's the secret from Kak Zaidah. Okay, kita tak sabar. Hold on tight. Kita beri laluan untuk rakan-rakan kita yang lain masuk sebentar. Okay. Alhamdulillah. Siti Zaliha. Salam Puan Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Semoga diberi kesihatan selalu. Same to you kepada semua viewers yang menonton. Moga segala urusan kita dipermudahkan insya-Allah. Okey, dekat Instagram pun ramai dah masuk Kak Zaidah. Jom kita start Kak Zaidah. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, hari ni saya nak share masak bubur kacang. Kau yang gelak je lah. Alamak, apalah Kak Zaidah ni simple sangat lah. Bubur kacang semua orang pandai buat bubur kacang. Bubur kacang ni tapi cara saya cara saya buat bubur kacang. Sebab setiap kali saya buat bubur kacang ni ramai yang bertanya jugalah agak lain sikit rasa dia. Okey, untuk bubur kacang yang sebenarnya sukatan tepat tak ada, cuma ikut masing-masing lah ya. Ada orang dia suka bubur kacangnya cair, ada orang suka bubur kacangnya pekat, dan ada orang juga suka bubur kacangnya manis, ada yang tak suka manis. Jadi terpulang sukatan gula, sukatan santan, semua perempuan ikut selera perempuan ya. Okey, bahan-bahan yang Kak Zaidah sediakan untuk nak buat bubur kacang. Kak Zaidah pun hati nak ajar bubur kacang ya. Sebab simple sangatlah, celah gigi lah kata orang tu, kacang ni kata orang ya. Okey, bahan-bahan dia Kak Zaidah guna dekat sini 500 gram kacang hijau. Kacang hijau ni perempuan perlu basuh dan toast ya. Okey. Kemudian saya guna ini gula anggaran ya, ikut masing-masing punya selera ya. Okey, Kak Zaidah guna sini 300 gram gula pasir, 300 gram gula merah dicampur dengan gula kabung ataupun gula apa ni dipanggil ya.
gula manisan ya. Okey, saya pakai juga sedikit sagu biji. Ini optional ya, kalau perempuan suka letak, tak suka pun tak apa ya. Kemudian daun pandan mesti nak ada ya, daun pandan. Kemudian kita gunakan santan, sama ada you nak guna santan kotak ataupun santan fresh terpulang ya. Okey, dan saya guna ni gula merah yang saya selalu buat, yang buatkan dia sedap. Ya, brand ni ataupun apa-apalah. Kak Zara guna dua jenis dua jenis gula merah ya. Satu gula merah yang ini dan satu gula merah yang ini. Yang ini dia ada warna ya. Yang ini dia ada aroma. Dia ada bau dia yang menyedapkan lagi kita punya bubur kacang. Okey, dan sedikit air. Right. Pertama sekali, ini yang orang tak tahu ya. Kebanyakan perempuan kalau buat bumbu kacang, perempuan terus rebus yang ini kan, betul tak? Tapi saya punya cara lain ya. Saya goreng dulu kacang yang telah saya basuh. Goreng ataupun kita sangai ya, goreng tanpa minyak. Ini yang buat dia sedap ni. Yang kita punya bubur kacang rasa lain dari yang lain ya. Okey, kita goreng sehingga dia jadi warna coklat. Baru bila kita masak dia nanti, baru kacangnya tu baunya lebih sedap. Ni yang ramai yang tak tahulah, ini cara saya lah ya. Keluarga saya memang kita masak bubur kacang, kita tak akan rebus kacang macam ni. Kita mesti nak goreng dia dulu. Goreng tanpa minyak ya. Rusni Mahmud kata Yes. salam Puan Zaidah and Nadia. Waalaikumsalam. Oh, Bel di sini, Nadia tak ada hari ni. Okey. Nadia ganti Bel. Kalau Bel tak ada, baru Nadia ganti. Okey. Siti Harijah Sunuk, tak direndam dulu ke? Saya pernah rendam malam bila pagi dah tumbuh toge. Masya Allah. Kena matahari ada suara tu. Lepas tu dah tak jadi dah masak bubur kacang. Jadi masak apa? Masalah saya toge pula. Kan? So, kita tak rendam je sebab saya nak goreng dia. Kita goreng dia, tapi goreng tanpa minyak ya. Kita bagi sangai Right. sehingga dia tukar warna coklat. Baru bubur perempuan sedap. Noriza Idris kata bubur kacang durian ke? Kalau nak bubur durian, bubur je lah ya. Tapi saya tak bubur durian ya. Sunita Tandel, kacang hijau must soak earlier, how long? Soak, saya tak soak pun. Saya just wash, cuci dan saya goreng. Saya tak soak ya, saya tak rendam. Okay, tengok macam ni rupa dia kita sangai dia. Ni dah dibasuh, kemudian kita sangai dia. Kita sangai sampai dia warna coklat. Dan lepas tu baru kita rebus dia. Sampai tukar warna Sampai dia tukar warna. Salam dari Putrajaya, Bella Nur Bahnia kata, hai orang Putrajaya. Rafidah Ahmad Rahim. Dekat je tu. Belah je. Rafidah Ahmad Rahim, masak apa tu? Saya baru tengok dibuat. Ya keharapnya segala urusan dipermudahkan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Puan. Okey, kita tengah buat bubur kacang ya. Bubur kacangnya, sekarang ni kacangnya Kak Zaidah tengah goreng ataupun kita sangai kacangnya. Betul. Divine, cuci dulu ke kacang tu? Ya, saya. Kita kena cuci dulu ya. Cuci, kemudian toast, lepas tu kita terus goreng macam ni. Nuriza Jamil, goreng fungsi dia? Untuk nak dapatkan dia bau wangi kacang. Betul. Sebab itu orang kalau saya buat bubur kacang, ramai yang tanya, Kak Zaidah bubur kacang sedap lah, Kak Zaidah buat macam mana? Sebab biasanya lah caranya. macam ni lah. Itu yang buat bubur kacang kita, dia ada slight bau macam bau kulai kacang. Ya, sebab kacangnya ni kita goreng dulu. Betul. Sangai dulu, bukan goreng. Bukan goreng tu orang ingat kita goreng dengan minyak ya. Tak, kita sangai ya. Tanpa minyak. Hani Muhammad Asri, apa beza rebus dengan goreng tanpa minyak? Itulah tadi Kak Zaidah dah explain tadi. Untuk dapatkan flavor, extra flavor. Dia ada aroma dia ada bau-bau kacang. Barulah sedap bubur kacang you.
Ramai yang tak tahu ni yang sebenarnya. Itulah Nurul Izzati kata kebetulan pula nak buat bubur kacang tapi kacang dah rendam. Tak apa, rendam, you cuci, you toast, lepas tu goreng. Dah goreng, lepas tu you rebus lah. Betul. Baru sedap. Tak percaya, cuba. Ya, cuba cara macam ni. So far saya buat bubur kacang tak pernah lah orang cakap tak sedap. Dan ada yang macam pelik juga, dia akan bertanya, macam mana dia Kak Zaida buat sebab rasanya lain. Ini yang buat dia punya rasanya lain sebab kita goreng dulu kacangnya. Kita sangai dulu kacangnya hingga warna coklat. Habis Abang Samsi bila dah sihat ke? Oh, Alhamdulillah saya sihat. Minggu lepas saya tak ada ada urusan lain. Okey, minta maaf. Hari ni dah muncul balik. Wah, cara baru ni boleh cuba. Novarah Anim. Mak Daud kata. Tahu cara ni ya. Saya ingatkan ramai yang tahu. Rupanya yang normal yang biasa dia orang buat ialah dia akan rebus kacang ni. Kita goreng dulu. Sangai dulu ya. So that bila you makan, dia ada bau kacang lah. Macam ni dah bangkit bau dia. Dia pun dah bau dah ya, bau kacangnya. Lila Biapuri pun kata saya pun sangat dulu Kak Zaida. Cara emak saya pun macam tu. We're in the same boat. Kan? Okay? Tak ramai yang buat sangai ni ya. Ni mesti turun-temurun ya. Ros Niza Latif, first time saya tengok kacang disangai, pengetahuan baru ni. Alhamdulillah. Kita boleh share lah yang mana mendatangkan kesedapan tu kita boleh share lah dalam masakannya. Betul. Itulah purpose-nya dengan adanya program Jom Masak dengan Kak Zaidah ni. Jadi kita boleh share padahal cara masing-masing. Padahal menu ni simple sangat. Semua orang tahu buat ni yang sebenarnya. Cuma selain cara kurang lain sikit caranya, nanti rasanya jadi lain. Ya. Betul. Kita goreng lagi hingga dia ke coklat sikit ya. Mariam Majid kata ala-ala buat serbuk tepung gomak. Macam tu lah. Betul. Jadi kacang apa tu, bubur kacang kita akan bau macam bau tepung gomak. Ada sikit macam bau tepung gomak ya. Barulah sedap kacangnya tu kan. Kalau tak rasa macam kacang mentah ya. Hamisia Saidi, salam Kak Zaidah dan Bella. Alas dapatlah saya join live kejap. Alhamdulillah. Ni Kak Hamisia dari Miri peminat cara diam-diam. Thanks darling. Thanks for your support. Okay. Okay. Nuriza Jamil, harapnya soalan yang you tanya ni sangai untuk apa? Kak Zaidah dah jawab ya. Dia ataupun kita boleh ulang lagi untuk nak tambahkan flavor. Flavor, bau ya. Setiap kali kalau kita nak makan, pastinya baunya mesti sedap dulu. Baru kita tahu sama ada benda tu sedap atau tak ya. Kadang-kadang masakan tu belum masuk mulut lagi dah berbau. Tu automatik dimakan akan ada rasa macam tak sedap. Ya. So bila macam ini kacangnya wangi, so you rasa lebih sedap lah kalau you makan buburnya tu. Ida Zainuri pun kata arwah mama saya pun goreng dulu kacang hijau. Ramai yang buat dan ramai juga yang tak tahu ni goreng kacang. Salam Kak Zaidah. Butterfly Skyfly kata masak apa hari ni? Okey, ramai yang masuk bertanyakan masak apa kita buat. Bubur kacang. Bubur kacang. Ya, okey. Butterfly Skyfly kata saya buat cheesecake resepi Kak Zai, ramai cakap sedap. Buat apa? Cheesecake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Arifin Ashikin. Assalamualaikum Puan Zaidah and Bella. Saya orang Penang goreng dulu juga, tapi mamak-mamak je goreng memang sedap. Alhamdulillah. Okey, so ramai juga yang ada yang tahu dan ada yang tahu. Tapi Kak Zaidah so far mamang saya tengok memang dia tak goreng. Ya, so okey. jadi yang dah siap. okey, inilah rupa dia. Kacang yang sudah digoreng. Dia coklat ya. Okey. Maksudnya kalau ada hijau pun hijaunya hijau kecoklatan lah. Okey. Lepas tu kita akan terus rebus sama ada you nak rebus menggunakan periuk biasa ataupun pressure cooker pun
pressure cooker pun boleh ya. Kak Zaida ni saja nak tunjuk je, tapi yang sebenarnya Kak Zaida memang pakai pressure cooker. Pressure cooker dalam 15 minit aja dah cukup ya. Tak perlu lama-lama, nanti kacangnya hancur. Itulah. Okay. Rogaya Ahmad. Yes. Betul. Dia masuk bukan main dia. So air ni dah panas. Air ni dah panas, dah mendidih ya. So kita akan rebus dia. Alright. Rebus sehingga dia empuk. Kalau tak ada pressure cooker tu, kita rebus macam ni berapa lama Kak Zaida? Lama ya, lama. Lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam setengah macam tu lah. Right. Kalau pressure cooker dalam 15 minit saja. Right. Okay, so ni kita biarkan dia dekat sini. Oh ya Allah. So now, ini yang saya dah rebus. Dah tunjuk kan? Okay, sekejap ya. Nampak warnanya. Ini macam warnanya seolah-olah macam ada gula merah. Padahal tak ada gula merah ya. Ni yang saya dah rebus. Awal saya rebus di pressure cooker. Kak Zaida tak boleh bawa pressure cooker depan sebab saya punya pressure cooker yang besar. 17 kilo ni. Okey Kak Zaida, jadi yang itu maksudnya air dia kita toast ke macam mana? Air tak toast lah. Tak toast Kalau kita jadi dia terus kembang. Air dia kembang sekali lah. Kembang sekali dengan air kacang. Air jangan buang pula. Right. Sebab kalau you buang airnya, hilanglah dia punya yang sekedar tu yang buat dia pekat ya. Betul. Okey. Nah, gula merah kita perlu masak dulu ya, sebab kadang-kadang gula merah ni dia agak kotor ya. Kita dah masak sekejap gula merah. Sekejap je nak bagi dia. Lepas tu kita tapis lah. Rusini Abdul Rahman, rindunya suara ni. I heard your voice 50 years ago. Yes. Really miss you, love. My long lost friend ya. Kami Rusini berkawan daripada kecil hingga darjah 6. Standard 6 ya. Standard 6 means 12 tahun. Lepas tu kami berpisah lah ya, sebab pada sini kita pindah ya. I miss her also lah. Yeah, miss you so much ya sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita boleh jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Anissa Muhammad, memang aroma dia lain macam sedap bau kalau buat macam ni. Betul. Kat sini pun memang dia punya aroma dah memang dah terangkat. Memang sedap bau dia. Hafiz Ahmad Junior, samalah cara kita Kak Zaida. Memang sedap bubur kacang. Kalau disangai dulu aromanya sedap sangat. Betul, betul. Memang betul. Memang sedap. Itulah gunanya kita kena sangai dulu sebelum kita rebus. Nan Rahman, Kak Zaida, apa khabar? Memang sedap sangai dulu. Zainab Mak Deros, goreng sampai garing ke? Sampai dia coklat. Dia berubah dia kan hijau warna kan. Jadi kita goreng dia sampai dia warna coklat. Tapi janganlah coklat gelap pula. Nanti dah hitam pula nanti warna bubur kacang kita. Okey, sekejap kita nak cairkan gula merah kita. Ini Haji Ahmad ni nanti ajar buat kuih abuk-abuk yang guna sagu mata tu. Okey. Sebab jarang orang buat jual sebab ada setengah tempat panggil kuih tepung gomak tu abuk-abuk. Dia ada dua tu. Sebab itulah ya. Haji Ahmad kata. Yang itu biasanya yang kita kalau di selatan kita panggil abuk-abuk kuih itulah. Kuih yang sagu tu ya, yang tengah dia ada sagu yang tengah ada gula merah. Kalau tepung gomak tu tepung gomak. Cuma ada setengah-setengah tempat tepung gomak tu dia panggil abuk-abuk. Tu yang jadi macam confuse sikit. Muhammad Rasman Ibrahim tanya, goreng kena api besar ke? Api kecil je lah ya, api sedang lah, sedang. Okey, sekejap kita tunggu gula merah kita cair. Okey, ada apa-apa lagi Ben? Senang aja Ina isi kita punya menu. Kan, semua sedap, betul. Farina Hanifah, baru tahu tipsnya guna santan kotak kara, okey kan? Guna santan apa-apa boleh? Betul. Santan fresh boleh, santan kotak boleh. Juria Hanafi, Kak Zaida, tak keras ke kalau disangai dulu? Taklah. Sebentar ya Kak Zaida ke dapur. Tak ada sudu. Ya, tak apa tadi, tak apa? Apa tu? Tak keras. Tak apa? Tak keras Tak keras. Memanglah kacang hijau kan keras. You goreng dulu, nanti you rebus dia lembut lah. Julia
M. Lian. Hai Kak Zaidah. Wow, cara baru bagi saya ni. Bersyukur sangat dapat ilmu masak bubur cara baru Kak Zaidah. Tadi ramai siapa yang menonton ni? Ramai juga yang tak tahu ya cara ni. Tapi totally memang rasa dia lain daripada kalau you rebus tanpa goreng. Tanpa sangat dulu. Memang rasa dia tak sama. Sekejap kita tunggu gula merah kita cair ya. Kita perlu tapis ni. Kalau tak nanti kan dia ada habuk ya. Especially yang nise tu. Nise nipis-nipis tu kadang-kadang lebah pun ada kat dalamnya tu. Ya. Manis betul tu. Betapa purenya benda. Gula. Sunita Tanda tanya, boil for how long? Boil sampai dia kembang. Kalau you boil pakai biasa macam ni lama ya, it takes about 1 hour. 1 to 1.5 hours. Kalau you pakai pressure cooker, 15 minit saja dah cukup. Okey, ada apa lagi? Nur Hayati Ahmad tanya, bakar dalam oven tak? Kalau malas nak masuk oven pun boleh lah. Macam kita bakar kacang lain. Kacang lain. Boleh juga. Cuma jangan diletakkan minyak. Betul. Sekejap ya, kita tunggu. Kita hancurkan. Betul, dia punya right. Sebelum sangai kacang tu rendam dulu tak? Kak Zara tak rendam, saya just basuh terus. Terus basuh, terus kita sangai. Terus sangai. Fana, ada Iman. Saya dah makan dah bubur kacang dekat kelas malam, memang sedap sangat. Alhamdulillah. Dah rasa dah bubur kacang Kak Zaidah ni. Okey, ni gula merah kita dah cair, so kita tepikan. Kita nak masak bubur kita ya. Juliana kata, bubur kacang yang kami makan semalam kat kelas ya, sedap. Okey. Kita masukkan kacang yang kita dah rebus. Okey. Itu dia. So inilah hasilnya setelah direbus ya. Sebab yang ini kita tak boleh tunggu sebab dia mengambil masa agak lama, 60 minit hingga 90 minit. Jadi kita Kak Zaidah dah rebuskan ni awal-awal. Jadi ini adalah rupanya. Tengok tu. Ini gula yang kita dah cairkan dan kita masukkan ke dalam periuk ni. Okey. Oh, okey. Abdul Badillah, macam dialog cerita Ali Setan. Ali nak kacang, Asmidah jawab, saya tak makan kacang. Ali pun tanya, bubur kacang makan tak? Oh, dia berminat dia. Lama dah cerita tu. Masa tengah muda-muda dia cerita tu. Ainon Fahmi tanya lemak, letak durian tak? Lagi sedap ada durian. Yes. Betul, kalau ada durian memang sedap. Kalau tok Kak Zaidah ya, dulu orang dulu dia suka tok halia. Oh, kenapa tu Kak Zaidah? Nak dapat tak tahu ya, dia pada dia sedap letak halia. Oh. So terpulang. Kalau tok saya letak halia. Rasanya macam mana Kak Zaidah dengan halia? Wangi halia lah. Oh. Orang dulu ya, dia macam-macam dia boleh Iyalah, buat ya. Kita lah yang buat dia kan, kita lah yang nak makan. Betul tak? Okey, kita akan letakkan daun pandan. Okey. Kita tengok ya, warna dia cantik. Cantik sekali warna dia. Ini because of satu gula merah, satu lagi pasal kacangnya ni dah digoreng. Kita akan letak gula pasir sedikit. Gula pasir semua perempuan kena rasa ya. Rasa dulu. Nora Muhammad Yasin, halia untuk buang angin. Halia untuk buang angin. Orang dulu kan dia memang tak jauh daripada halia ya. Dia suka makan halia. Minum air pun dia taruh halia sampai cuma kalau dalam ini saya kecil-kecil dulu puas jugalah makan bubur kacang yang dia tok halia. Dan orang dulu-dulu bubur kacang ni kadang-kadang dia suka makan dengan nasi Itu saya tok saya dulu
nasi sejuk tu, nasi semalaman tak habis tu, nasi tu dia masukkan dalam bubur kacang waktu dia nak makan. Dan ada juga yang suka pecah-pecahkan biskut. Macam-macam ya. Dan kalau ada yang tak habis ni, dia orang buat aiskrim air batu Malaysia. Masuk dalam tu, masukkan dalam plastik, ikat, jadikan air batu Malaysia. Ya, air batu Malaysia tu aiskrim tu. Sekarang dah try aiskrim tu. Razia Hassan kata kalau saya masak bubur kacang pun letak halia, katanya orang tua-tua dulu untuk buang angin. Ramai juga yang respon ni. Inah Haji Ahmad kata, ya arwah mak saya pun kalau masak bubur kacang letak halia. Mariati Arifin, saya buat bubur kacang letak halia, kata arwah nenek untuk buang angin yang ada pada kacang hijau tu. I see. Orang tak suka bau halia tu ya. Rohana Awang kata letak halia rasanya boleh buang angin, letak sedikit je. Sikit je. Dia letak satu slice saja. Betul. Tapi bau dia akan ada. Okey, kita tunggu dia. Alisha Kaisara, hihihi, saya masak bubur kacang letak kicap lemak manis. Pernah dengar tak? Itu pun tak pernah dengar. Mungkin kita boleh cuba yang itu. Thanks for sharing, Alia Kaisara. Tahu kicap tu saya tak pernah dengar. Mungkin dia nak dapatkan warna cantik lah pada bubur itu. Ya, Kak Zara akan letak sedikit garam. Setengah sudu makan garam. Setengah sudu teh garam. Yang ini merah ni. Agak merah sikit ya. Betul, cicah dengan roti potong sedap betul tu. Sedap. Buat aiskrim Malaysia pun sedap. Suhaidah Ida kata. Okey, bila dia dah mula panas, kita akan letakkan sagu. Ya, kalau perempuan nak letak boleh, sagu ni tak nak letak pun tak apa. Alia Kaisara, yang ajar letak kicap ni orang utara. I see. Dia nak dapatkan warna coklat tu. I see. Itu yang dia letak kicap tu. Subaidah Syamabi. Ada mak-mak orang lama dia letak halia dan telur untuk melemak dan memekatkannya. Yes. Ada juga yang letak telur ya, dia kocok telur dia masukkan. Dia nak lemakkan dan dia nak memekatkan. Nak pekatkan bubur kita. Ni yang baru masuk anggrek desa. Assalam. Yes. Saya baru masuk masak apa ni kita tengah masak bubur kacang. Bubur kacang. Nampak agak simple bubur kacang ni. Rasanya semua orang dah tahu. Kak Zara kadang-kadang. Tapi rasanya mungkin ramai juga yang tak tahu macam mana. Selain daripada kita rebus biasa, kita buat sangai macam ni. Mungkin ramai juga yang tak tahu ni cara ni. Jadi rakan-rakan viewers yang belum tahu bolehlah cuba kan. Cuba, ya. Esok kita pula cuba yang letak kicap pula. Betul tak? That's the reason yang why. Yang letak kicap tu supaya warna dia je ya. Mungkin ada rasa sikit lah. Sebab ada manis tu kan. Ada nak rasa dia manis tu. Thanks for sharing you all. Love you all so much. Terima kasih banyak. Okay. Juliana tanya ada halia dalam ni ke? Tak ada. Kak Zara tak letak halia ya. Zarina Samin tanya kaedah yang sama kalau nak buat bubur kacang merah ke Kak? Sama jugalah. Cuma kacang merah tak payahlah digoreng dulu. Kacang merah direbus je lah ya. Yang Kacang merah ni biasanya Chinese ya. Chinese yang suka. Kita orang Melayu kurang kacang merah ni. So kalau you nak letak kacang merah pun, nak buat bubur kacang merah pun boleh lah. Cuma tak bisa. Itu beza dia Betul. Inah Haji Ahmad betul. Bila live ni macam-macam ilmu kita boleh dapat. Kita boleh menggigil dulu. Apa dia? Ada pula ni Midah Sukaru kata kita orang utara tak letak kicap lah. Okey. Biasalah kita masing-masing bila masak ni kan apa orang kata cita rasa masing-masing kan. Ya betul. Liza Rahim boleh letak sagu kan? Ya saya. Kita baru saja letak sagu. Ada yang tak suka letak sagu ya. Ada setengah tu dia tak letak sagu terus. Boleh Zainun Basirun nak share katanya. Saya boleh tengok and saya nak share. Silakan. Reminder tu yang viewers yang lain juga tengah
menonton tu, share juga untuk rakan-rakan yang lain, rakan-rakan you all, colleagues, family, rakan-rakan yang duduk di perantauan kan. Sekarang ni so far yang duduk perantauan insya-Allah senang lah boleh dapat bahan-bahan kita di luar sana. Letak keledek pun sedap juga ni, Razia Hassan kata. Tak keledek dah jadi bubur, maybe bubur keledek lah ya. Mila Umar kata nak kena letak gula pasir lagi tak? Saya dah letak gula lagi pasir. ke? Sorry. Kena letak sikit gula pasir. Kalau gula merah dia tak tahan. Bau dia kuat sangat dia. Kalau you nak dapatkan manis, dia tak berapa manis macam gula pasir ya. So you kena campur sikit gula pasir lah untuk tu dapatkan rasa manis dia lah. Siti Khadijah Osman, sagu tu nak rendam dulu ke Bella? Kita tak rendam hari ni. Kat cara masuk terus dalam dia dah agak-agak panas, masukkan terus. Betul. Hari Kalau ni you kita rendam, sangai. kalau you rendam sagu, takut jadi kanji kan. Ya, sagu dia tak boleh kena air sangat ya. Zubaidah Rashid, boleh letak pisang? Entahlah ya, bubur kacang ada pisang, saya tak tahulah pula ya. Tapi kalau you letak Mungkin bubur sedap je lah. kan? Cuma kalau pisang, dia jadi macam pengat pisang pula. Ya, tapi biasanya bubur kacang ni untuk durian. Betul. Ya, bubur kacang durian macam tu. Right. Syam, bubur kacang letak gula merah untuk hitamkan warnanya, tak pernah letak kicap. Letak durian pun sedap. Betul kan? Durian memang sedap. Untuk kacang ni, bubur kacang ni memang sinonim betul dengan durian ya. Durian. Dia dengan buah lain dia tak ada dengan durian. Betul. Macam rasa mewah gitu ya. Betul. Okey. Next bubur biji gandum, bubur nangka dan biji tepung pulut. InsyaAllah. Dulu Kak Zara dah ada bagi tu pengat tu ya. Kalau kita yang itu kita panggil pengat tu. Okey. Siti Sabaria Syafiq, salam Syah Zaida dan Bella, bubur kacang memang favourite family, makan dengan roti pun sedap. Cicak roti pun sedap ya. Roti apa, French loaf ya. Dia kena makan sejuk sedap ni bubur kacang. Kan, Masra Osman, Yes. bubur kalau tak manis macam bukan bubur lah pula. Kan Memang manis namanya lah. dia manisan. Tapi still boleh buat mana-mana buah macam tu lah ya. Exactly. Okey, masaklah kita ni. Kalau perempuan ada orang tak suka cair ya. Kalau you rasa macam kadang-kadang kita nak dapatkan dia muai tau. Muai tu means banyak. So you boleh mangkin sikit dengan tepung jagung. Bancuhan tepung jagung ya dengan air. Masukkan jadi kuah dia agak pekat sikit lah ya. Tapi kalau you nak pekat dia tanpa letak tepung, perempuan boleh lebihkan kacangnya. Barulah bubur kacang you boleh pekat. Anggrek Desa, minggu lepas saya baru buat bubur kacang taruh durian. Masya Allah, sedapnya. Sedap ya. Sungguh Cuba sedap. method ni ya. Cara kita rembuk, kita goreng tanpa minyak ataupun kita sangai kacang kita. Nanti tengok ni. Warna kacang tu cantik tu nampak tu. Warna coklat ya. Kalau you tak sangai kacang you ni warna hijau. Hijau cair gitu ya. Bila dia dah mula kembang. Tapi kalau macam ni kacangnya warna coklat. Tu yang cantik tu. Juani Hussein, wow sedapnya cara Kak Zai masak bubur kacang telan Leo tengok. Sedap Bilang ni. orang Bugis kata mulan drak gitu. Okey. Mulan drak. Okey. Kan, Hari ni senang je masakan kita. Simple sangat. Simple, sangat-sangat simple dan ramai yang tahu buat ni ya. Mariati Arifin, apa beza pengat dengan bubur? Good question. Pengat, bubur can be any bubur ya. Bubur nasi pun ada, nasi pun orang panggil bubur. But bila you cakap pengat is manis. Bubur ada bubur nasi, ada bubur ayam, ada bubur lambuk ya, ada bubur kacang, bubur terigu. Bubur terigu tu bubur gandum ya. Ada juga bubur. Biasanya bubur kita akan dia ada benda yang kita masak
yang Berkuah. hancur. Itu bubur. Ya. Benda yang kita masak hingga hancur, that is bubur. Kalau pengat ni dia sama ada apa-apa, pengat pisang, pengat keledek, pengat ubi, pengat banyak pengat lah ya, pengat nangka. Pengat is you masak dia bersama dengan santan. That is pengat. Itu ikut fahaman Kak Zaidah lah ya. Kalau orang cakap pengat, saya dah dapat gambarkan macam mana rupa pengat. Kalau dia kata pengat keledek, okey, saya dah tahu dalamnya ada keledek yang seketul-seketul, and then kuahnya is kuah santan. Tapi kalau dia cakap bubur, dan kita dapat gambarkan dia, benda tu hancur. Ya, kalau macam ni bubur kacang, kacangnya kira dia berair lagi lah. Dia berkuah. Ya, pengat tu kalau pengat kan dia pekat kan? Dia pekat, dia berkuah juga pengat. Cuma dia tidak hancur. I see. Bubur ni biasanya dia hancur. Itu fahaman saya lah ya. Okey, kita punya bubur dah nak masak ni. Kita tak cakap pengat kacang ya. Sebab kacang ni hancur. Pecah-pecah kacangnya, itu kita panggil bubur lah. Sama juga dengan bubur nasi ya. Bubur nasi tu nasinya hancur. Berasnya tu hancur lah ya. Itu kita panggil bubur lah. Nampak masuk kacang tu terus sangat, tak payah rendam dulu ke sis. Ya saya, kita sangat. Kita tak rendam. Kita cuci, lepas tu kita sangai, I know. Lepas tu kita baru dan terus kita rebus. Okey? Ainun family kata betul. Bubur bahannya hancur kot. Kalau pengat tu nampak bahan utamanya. Itu fahaman saya lah ya. Mungkin ada setengah-setengah tempat lain maksud dia ya. Betul. So saya tak boleh lah cakap apa yang Kak Zaidah faham itulah yang betulnya ya. Mungkin tempat lain bunyinya sama tapi rupanya tak sama ya. Betul. Mariati Arifin kata pengat kuahnya likat atau pekat. Bubur hancur dan kuahnya banyak. Itu bubur ya. Mila Umar, masak guna periuk Vision ni memang cantik. Nampak tekstur dari luar kan. Macam puas kan bila masak dengan Vision ni. Okay, dah nak masak ya. Kita tunggu sagu kita sagu kita masak ya. Sagu ni untuk nak memekatkan pun dia ya kuahnya ya. Kalau perempuan tak nak letak pun tak apa. Ada orang tak suka ya, ada sagu biji dalam kacang ni. Dia kata tak pure kacang ya. So terpulanglah. Letak boleh, tak letak pun boleh. Siti sama Cafe alahai teringat bubur kacang masa kelas malam kan. Juliana katanya sedap banget cikgu masak ni. Juliana pun reply 2 kali tambah pula tu. Malam ya. Kelas malam saya buat bubur bubur kacang ya. So ni dah ada resepi ni. Boleh masak sendiri di rumah. Boleh makan sama ada panas ataupun sejuk pun sedap ni. Sejuk, ada orang suka dalam fridge ya. Bubur ni dia masuk dalam fridge. Kita chillkan dia sejuk-sejuk tu kita makan. Lama sedap. Okay, sekejap lagi ya kita tunggu sagunya masak ya. Muhammad Raspan Ibrahim, nak lagi sedap masak guna dapur kayu, aroma dia lagi betul. I pun dapat bayangkan dia punya bau dengan kayu api tu, masya-Allah. Okey, memang sedap. Betul. Tumpuk kena kacau juga sebab apa? Di bahagian bawahnya tu mendak ya, nanti dia akan berkerak kalau kita kacau dia. Kita tunggu sekejap lagi sagu biji kita masak. Mariati Arifin, thank you Bella bacakan komen-komen saya. Love you dear. Love back to you Mariati. Thanks for your support. Juwani Hussein, sagu tu nak kena rendam dulu ke Kak Zai? Kak Zai tak rendam ya, sagu saya masuk terus. Kalau you rendam, ada sagu yang tak boleh rendam dia. Kalau you rendam, dia terus jadi kanji nanti. Ya, so saya masukkan terus saja sagu tu. Kemudian dia perlu masak hingga sagu tu masak lah. Dia sekejap lagi bila once dia dah half cook sagunya, bila kuah kita ni, bubur kita ni panas, sagu tu akan masak nanti. Liz Johan, tekak dah terasa nak makan bubur lah Kak Zaidah. Nak buat jugalah nanti resepi baru dari Kak Zai, sangai kacang dulu. Betul ya. The colour cantik and the aroma tu sedap ni. Bau dia ni sedap sangat ni.
Oh. Hasna Arsyad kata, kalau kefahaman saya, goreng tanpa minyak tu sangan. Kalau sangai tu tudung saji. Itulah. Tapi ada orang, saya belajar memang bahasa sangai. Itulah Lain, tak sama, lain tempat lain. Lain tempat lain. Kita panggil, kalau saya panggil sangai. Itulah apa bila kita, sebab ialah cross culture lain, kat sini dan macam ada juga nama kuih-kuih yang lain macam kita selalu buat tu kan kat Zaidah, nama dia lain tempat lain nama dia. Tapi rupa dia sama. Darling Azmi, komen saya tak baca pun. Oh, yang mana darling? Mungkin dia tak appear ataupun dah terlepas ke atas. Minta maaf, biasalah komen banyak masuk ya. Harapnya bersabar. Kenapa, ada soalan ke darling Azmi? Ina Haji Ahmad, buat aiskrim Malaysia lembut je nanti. Nak sekarang cuaca panas terik. Oh yo, sedap. Kita tambah sedikit lagi. Okey, dah nak siap dah. Sagunya dah 3/4 cook. Nanti by the time dia berendam dalam kuah panas ni, dia akan masak ya. Liz Johan, terima kasih Bella read my comment. You are most welcome from Singapore. Hi orang Singapura. Thanks for watching. Okay, reminder again untuk rakan-rakan di Facebook, tolong like dan share. Okay, tolong like dan share video live kita. Ada lagi. Sambunglah dengan saya, tak baca lagi Bella. Oh, minta maaf ya. Bazarida Abdurrani. Okey, kalau ada soalan, komen sekarang. InsyaAllah harapnya dia appear. Itu yang penting. Dan harapnya tak terlepas ya. Okey. Mariati Arifin kata, alamak, bubur kacang tu mengancamlah Kak Zaidah. Oi. Sedapnya. Yang ni pun aduh. Bukan main durian dan bubur kacang. Betul Intan. Kalau ada durian ni boleh letak durian lah. Betul. Kita letak durian waktu semua dah rasa sedap dan kita baru letak durian. Kadang-kadang durian ni manis ya, so kurangkan dulu gulanya sebelum kita letak durian. Mila Umar kata, selalu kalau saya buat bubur kacang, bila dah sejuk, kuahnya akan kering, meresap kat kacang. Kena tambah air atau santan lagi bila nak makan. Betul? Yalah, kadang-kadang lepas tu kena buat yang pekat sangat. Ramai yang kata sedap. Apa lagi, dah ada. Sebentar lagi saya akan postkan dengan caption bahan-bahan penuh untuk resepi yang kita siarkan hari ini. Boleh terus buat dah. Tinggal beli bahan sahaja. Senang aja buat ni. Ramai yang dah tahu buat bubur kacang ni sebenarnya. Saya nak ajar pun tadi fikir-fikir juga ni. Ada tu yang nak tengok ni sekarang. Ina Mak Isa tanya, Kak Zaidah nak tanya, sagu sepatutnya dibasuh atau tak payah? Sebab saya selalu buat bubur basuh sagu and dia macam nak hancur. Sebab tu tak payah, sagu ni tak payah basuh. Kita pun letak sikit aja ya. Tak payah basuh, sebab apa? Kalau dibasuh, kadang-kadang sagu ni dia jadi kanji. Bila dia kena air nanti dia jadi kanji. Dia tak nampak nanti dia sebiji-sebiji waktu dia makan buburnya. Okey, soalannya muncul. Alhamdulillah, Bazarida Abdurrani dengan soalannya. Saya tanya, berapa lama kita nak sangai kacang? Berapa lama sampai kacang tu turn colour lah, jadi colour coklat. Okey. Ya. Berapa lama tu apa ni? Dapur. Okey. Kalau boleh dengan api yang kecil. Biar sedang lah, kecil sangat sedang. Sedang, okey. Anissa Muhammad, Kak Zaidah jangan makan banyak ya, nanti gula naik. Ya. Ramah je. Darling Azmi kata, buatlah bubur pulut hitam pula. InsyaAllah. Sedap tu bubur pulut hitam. Okey. Haji Faiz 90, ada delivery tak? Nak beli kicap tu. Kicap. Kita ada kita boleh di mana? Tanya di mana? Mungkin kita punya ejen boleh ada yang ejen area. Yes.
Boleh kontak nombor admin sekarang 011-1120-4733. Bagi Aziz, salam Kak Zana bila nak buat party seperti yang dijanjikan. InsyaAllah minggu ni kot insyaAllah ya. Jangan bagi Kak Zana rasa macam salah sangat ya. Sebab saya ada 2 acu ni yang saya tak payah beli ya. Special daripada you all. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Mari Hati Arifin ni kalau ada roti memanglah sedap. Duduk pun tak jauh dari periuk bubur tu. Siapa lalu pun tak perasan. Sedap bubur kacang ni sedap ya. Dia especially ada orang suka makan panas, ada yang suka makan sejuk. Ada yang sejuk tu suka letak dalam fridge ya, dalam ice box ya. Dia makan sejuk sedap kan sebenarnya. Alright, Roy Idris baru masuk. Tanya apa masak apa ni? Kita buat bubur kacang. Bubur kacang ya. Okey, dah masak dah kita punya sagu ni. Okey. Kalau yang ini Kak Sada, jadi kita rebus dia macam mana nak tahu dah ready? Dia empuk lah, kita tengok bila kita angkat kacang dia tu, kacangnya hancur dah macam ni. Janganlah hancur sangat kacang ni, nanti tak sedap lah kalau kita makan. Right. Ya, kacangnya masih nampak rupa kacang tapi dah lembut. Ya. Okey, ni dah masak lah ni. Haji Faiz tanya berapa nombor tadi, terlag lah nombornya. Okey, Haji Faiz 011 1120 4733. Saya ulang lagi sekali, 011 1120 4733. Sama juga untuk Nur Ashikin Hashim, bila tolong beri nombor kontak ejen Kedah, WhatsApp nombor admin sekarang untuk dapat details rakan-rakan niaga kita, ejen-ejen rakan-rakan ejen kita di seluruh Malaysia. Dan untuk nak tahu ejen yang berdekatan dengan you all, WhatsApp nombor admin sekarang di 011 1120 4733. Okey, bubur kita pun dah siap. Okey, kita akan menggunakan dia dalam mangkuk. Macam mana tu, Roy Idris? Betul. Saya suka masak bubur kacang, tapi saya tak suka makan lah Kak Zaidah. Yang makan lah masak je. Macam mana tu? Masak je. Oh gitu, masak. Tapi dia tak makan. Biasalah kan, kadang-kadang kita masak ni dengan untuk guest, betul tak? Okey, Rohana Aziz, dia kata bila tolong ulang baca resepi boleh. Okey, hari ni siapa nak tahu bahan-bahan dia sebelum saya post sebentar lagi, siapa yang nak tahu sekarang, saya baca ni bahan-bahan yang kita pakai untuk resepi hari ini. Sila salin sekarang. Okey, kita pakai setengah kilo kacang hijau, 300 gram gula pasir, okey, 300 gram campur untuk gula kabung dan juga gula merah. Okey, 300 gram yang ditimbang bersama adalah gula kabung dan juga gula merah. 1 liter santan, 1 kotak ya, 1 kotak besar santan hari ni Kak Zaidah pakai, santan kara. Air secukupnya, dan air ni kita tengok untuk tekstur kacang. Okey, 20 gram sagu dan garam. Okey, harapnya you all salin ya. Okey, tengok ni yang kita tengah menunggu ni. Right. Tada. Ya. Ni dia belum jadi lagi ya. So kita kena tambahkan air lagi. Tengok tu. Air kuah dia ni pun kuah dia pula. Air dia pun warna coklat ya. Sebab kita dah goreng dia tadi. So kita akan tambah sedikit air lagi untuk nak kembangkan dia.
Inilah rupanya. Ni yang kita rebus tadi tu. Okey. Dan ini hasil dah daripada yang Kak Zaidah masak tadi. Okey, sekejap dia saya tunggu dia hilang tu. Ada apa-apa yang Kak Zaidah perlu jawab Dan? Okey, nampaknya semua macam tak sabar pun nak tengok dihidangkan. Okey. Ya. Haji Faiz kata thank you. Mak saya favourite rancangan ni. Maizun Zainal tag lagi. Oh, mami dia thank you so much for your support. Alhamdulillah. Okey. Untuk nak tahu lebih lanjut tentang produk-produk Kak Zaidah, bolehlah WhatsApp number admin di 011111204733 sekarang. Okey, ni dah siap. Kita nak hidangkan. Sedapnya bau dekat Zaidah. Sedap ya. Bau dia akan lebih sedap dari kalau kita tak goreng. Tak goreng pula. Yalah, tak sangai dia. Lain Lain. Dia punya bau ni lain. Warna dia pun lain. Ramai viewers kita tadi kata memang aroma dia mengancam katanya. Dia. Okey, tu kita hidangkan. Dia simple aja, simple sangat. Tapi penyediaan dia tu lain sikit. Jadi automatik dia punya rasa pun jadi lain nanti. Kalau puan-puan suka pekat, boleh tambahkan sedikit tepung jagung. Saya dah tak tambah lagi sebab saya pakai banyak kacang ya. Ramai kata favourite. Okey, dah boleh bakar rumah dah sekarang. Cara Kak Zaidah, okey. Pedalon aman. Salam tengah hari Kak Zaidah yang bella. Semoga sihat dan ceria selalu. Same goes to you. Oh, my favourite ni yang Nali kata. Itu dia. Senang saja untuk resepi kita hari ini. Alia Kaisara ada soalan, boleh tanya? Kalau gula merah, pek hijau tu brand apa? Kata Kak Zaidah, baunya lain. Dia sedap dia ni. Memang sedap ni gula ni. Cap bintang ya. Kak Zaidah kalau masak, saya suka pakai gula merah. Dia sedap. Cap bintang ni dia satu paket ni RM3 lebih ya. RM3 lebih, tapi dia ada bau kau dia tu sedap lah. Ataupun kalau you nak tukar yang lain pun tak apa, yang timbang pun boleh, gula timbang ataupun gula merah. Dia mesti nak letak sedikit gula timbang atau gula merah. Bau dia aroma dia lebih sedap. Cuma jangan terlalu banyak lah, dia agak pahit. Okey, dah siap kita punya bubur kacang untuk minum petang. Ina Haji Ahmad tanya, Puan Zaidah ambil suplemen ke? Weekend kelas, lepas tu untuk masak. Lepas tu masak untuk student, buatlah pula. Memang betul iron lady lah. Tak adalah, mana ada suplemen, obat dia lah banyak. Suplemen pun tak termakan dah ya. InsyaAllah yang sebenarnya minat. If you minat, jadi aja ya. Dia penat pun you tak rasa lah. Betul. Okey. Alhamdulillah dah siap. InsyaAllah esok dengan resepi yang baru. Okey. InsyaAllah kita akan siar dengan resepi yang baru. Apalah tu resepi esok pula Puan Zaidah. Kadang-kadang tukang masak ni dia ikut dia punya tu ya. Sekejap ada. Ina Haji Ahmad, Puan Zaidah. Oh, okay, the same question. Sorry ya. Okay, Alhamdulillah jadi dah selesai kita punya live sekarang. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi esok di program yang sama. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okay, insyaAllah kita jumpa esok dengan menu yang lain. So, harap perempuan berpuas hati dengan bubur kacang Kak Zaidah hari. Dan selamat mencuba for those yang tak pernah buat kacang yang disangai ya. Ataupun dia apa tadi ya? Disangan. Sangan. Beza belakang I dengan N. Disangan ataupun disangai ya. Alright. So, apa dia? Ada lagi? Nabi Basam si kata nak masak lah, memang favourite bubur kacang telan air liu. Sedap ni. Dia ni kadang-kadang
Bubur kacang ni dia tak adalah macam kita nak buat makan selalu ya, tapi sekali-sekali tu kita terasa nak makan. Ya. Dia punya terasa tu kadang-kadang kita nak cari, ada yang berniaga tapi cair ya. Kacangnya tu macam sikit sangat, dia tak sedap. Dia kena kacang banyak baru kita rasa puas makan bubur kacang ni. Dan kalau ada durian, perempuan boleh letak durian. Tak ada, hanya letak saja isi durian. Tak perlu nak blend ke apa. Masukkan isi durian dengan biji-biji tu. Tapi make sure that dia masak betul ya. Baru dia tak benda basi lah. Carmilla Graham, Yes. baru dapat join. It's okay honey. Kejap lagi nanti kita akan savekan live ni dan you boleh tonton. Okay. Alright. Terima kasih berkongsi resepi ini. Semoga tambah rezeki. Anggrek dia sekata Yong Tafu. Hihi. Tahu pun dalam list dia. Dalam masa terdekat lah insyaAllah. Dia nak cuma tak pergi pasar sebab yang tahu ni barang-barang dia nak kena pergi pasar besar. Ya. Senampaknya kita kena pergi pasar besar ni Kak Zaidah. Kena pergi pasar besar tu. Dia punya frozen yang tahu lah. Zubaidah Rashid, Kak Zaidah, saya nak Yes. cuba red velvet cake tapi bila baca kandungannya mengandungi alkohol, saya tak jadi pakai. Lagi harganya $11.80. Apa tu? Red velvet cake. Ada Satu slice. contain alkohol. It's okay Kak Zaidah. Anyway, dengan program Jom Masak dengan Kak Zaidah kita ada share ya resepi red velvet. Boleh scroll balik dan tengok live ataupun episod-episod yang sebelum ini untuk dapatkan resepi red velvet cake. Okay? Thank you Kak Zaidah, boleh buat masa cuti hujung minggu ni. Hujung minggu ni will be long weekend ya. Cuti panjang sebab cuti perayaan. So maybe boleh juga buat ni anak-anak ada ya. Anak-anak pun suka ni, tapi budak-budak suka makan sejuk. Betul. Kalau dia tak suka juga, perempuan masukkan dalam tempat aiskrim tu. Ya, dalam plastik aiskrim air batu Malaysia tu. Masukkan dalam tu, lepas tu simpan dalam freezer. Tengok dia makan banyak. Adik saya geng-geng budak-budak kan Yes. suka makan sejuk. Makan sejuk ya. Ada masa makan sejuk ni. Okey. Nombor admin 0111104733. Saya ulang lagi ya. Okey, Waznati Adnan. Nombor WhatsApp admin 0111204733. Okay, yes, Liz Johan, thanks Kak Zaidah and Bella, see you tomorrow. Nak pergi kedai beli kacang hijau. Okay, much love untuk you all. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok dengan episod yang baru. Okay, insyaAllah kita jumpa esok ya. Bye, Assalamualaikum. Bye.